I think I may discover a Batman Lincoln Park. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini aku nak bercerita tentang salah satu kes yang mendapat liputan menyeluruh di Amerika Syarikat selepas kisah kes ini diceritakan di dalam satu podcast dan membuatkan ramai pendengar-pendengar dari podcast tersebut ingin mencari kebenaran terhadap kes ini. Do you listen to Serial? Yes. Yeah, for sure. Yes, listen all the way through. Oh, yes, of course. I did listen to Serial and I loved it. Ianya bermula di sekolah menengah Woodlawn berdekatan Baltimore pada Ogos 1995. Perjumpaan pertama antara Adnan Syed dan Hae Min Lee di satu kelas biologi. Adnan Syed anak kedua daripada 3 adik-beradik yang dilahirkan di Baltimore, Maryland, seorang yang beragama Islam dan hidup bersama keluarga yang bahagia. Di sekolah, dia adalah antara pelajar yang berjaya dalam akademik dan kurikulum. Sementara itu, Hae Min Lee yang dilahirkan di Korea Selatan dan dibawa oleh mak dan abangnya ke Amerika Syarikat pada tahun 1952 untuk tinggal bersama datuk dan neneknya. Hae juga seorang yang berjaya dalam pelajarannya dan juga aktif dalam bersukan. Selama beberapa tahun di sekolah itu, mereka berkenalan sehinggalah pada Mac 1998, Adnan mengajak Hae untuk pergi ke majlis tari-menari atau prom night. Walaupun keluarga Adnan tidak suka dengan tindakan Adnan pergi ke majlis tari-menari itu, tetapi di situ jugalah dikatakan antara bibit permulaan cinta antara Adnan dan Hae bermula. Walaupun begitu, hubungan mereka tidak kukuh apabila beberapa kali mereka putus kerana tidak bersependapat. Paling terkesan dengan situasi ini adalah Hae, kerana di dalam diarinya dia sering menulis tentang hal-hal yang menyebabkan hubungan dia dengan Adnan tidak kukuh. Pada Oktober 1998, Hae bekerja sampingan di sebuah kedai yang membawa dia mengenali seorang lelaki bernama Don yang juga bekerja di situ. Tak lama selepas itu, mereka keluar bersama. Pada 13 Januari 1999, Adnan keluar bersama dengan kawannya, Jay Wiles, untuk pergi membeli hadiah hari jadi untuk teman wanita kawannya itu. Pada hari yang sama, Hae keluar dari sekolah menaiki keretanya untuk mengambil sepupunya di tadika. Tetapi selepas beberapa jam, dia masih tidak balik ke rumah. Keluarga Hae semakin resah kerana sepupunya tadi tidak dijemput dan Hae juga tidak kelihatan. Hanya selepas hampir sebulan pencarian berlangsung, seorang lelaki bernama Alonzo Sales menjumpai mayat di kawasan semak di Lincoln Park yang akhirnya disahkan polis bahawa mayat tersebut adalah Hae Min Lee. I just want to know our brothers and why. Penyiasatan terus bermula dengan mencari suspek utama yang mempunyai motif untuk membunuh mangsa. Pada beberapa hari selepas mayat itu dijumpai, polis dapat satu panggilan telefon yang menyuruh mereka untuk melihat Adnan sebagai suspek. Polis datang ke rumah Adnan dan mengambil beberapa keterangan, tetapi tiada penangkapan berlaku. Polis kemudiannya berjumpa dengan seorang wanita dikenal pasti sebagai salah seorang daripada kawan Jay Wiles bernama Jen Pusateri. Mengikut keterangan yang diberikan oleh Jen Pusateri, pada hari kejadian, pada pukul 1 hingga 1.30 petang, Jay datang ke rumah dia dan pada pukul 3.45 atau 4.15 minit petang, Jay keluar daripada rumah dia selepas mendapat panggilan telefon. Pada 8 atau 8.30 petang, dia dapat panggilan daripada Jay untuk menjemput dia di tempat parking di sebuah pasaraya. Dan Jay juga memberitahu kepada dia yang Adnan pernah menunjukkan mayat Hae kepadanya. Polis kemudian menyoal siasat Jay Wiles kawan kepada Adnan. Mengikut keterangan Jay Wiles, apa yang terjadi pada hari kejadian adalah pada 10.45 pagi pada 13 Januari 1999, Adnan menelefon dia untuk keluar membeli hadiah untuk kawan mereka dengan menaiki kereta Adnan. Ketika mereka keluar, Adnan ada memberitahu niatnya untuk membunuh Hae Min Lee. Selepas mereka keluar, Jay hantar Adnan ke sekolah dan pergi ke rumah Jen Pusateri sehinggalah Adnan menelefon Jay untuk berjumpa dengan dia di sebuah lokasi. Jay pergi bertemu dengan Adnan dan di situ Adnan menunjukkan yang dia telah membunuh Hae Min Lee dan diletakkan di belakang bonet keretanya. Kemudian Jay disuruh untuk mengikut Adnan dari belakang. Ketika ini Jay memandu kereta Adnan dan
Adnan memandu kereta Hay. Mereka berhenti di satu kawasan parking dan kemudian Adnan menyuruh J hantar dia kembali ke sekolah. Pada lewat petang itu, J menjemput Adnan dan pergi semula ke parking tersebut dan kemudian balik ke rumah J untuk mengambil cangkul dan peralatan lain untuk menanam mayat mangsa. Kemudian mereka kembali balik ke tempat parking tersebut. Adnan membawa kereta Hay dan mereka pergi ke lokasi kejadian. Selepas mereka berjaya menanam mayat tersebut, mereka bawa kereta mangsa dan letak kereta mangsa di sebuah tempat letak kereta di satu kawasan perumahan. Pada 28 Februari 1999, hari yang sama J. Wells memberi keterangan tersebut. Adnan Syed ditahan polis atas pembunuhan terhadap bekas kekasihnya. Adnan started digging and finished the hole and put hay in there. And during the digging process, do you assist him at all? Right. Jadi di sini ada beberapa keterangan yang mencurigakan. Pertama, Jen pernah memberitahu yang pada hari kejadian dia datang untuk menjemput J di tempat parking di hadapan sebuah pasaraya, tetapi bertentangan dengan keterangan J yang mengatakan Jen mengambil dia di rumahnya. Kedua, polis yang bertugas dalam kes tersebut mengatakan yang mereka menyoal siasat Jen Pusateri dahulu sebelum J. Wells, tetapi selepas disiasat kembali, polis pernah menyoal siasat J. Wells beberapa kali sebelum mereka bertemu dengan Jen Pusateri. Ketiga, J dalam keterangan awalnya mengatakan yang dia tidak membantu Adnan ketika menanam mayat Hay, tapi ketika di mahkamah dia mengatakan yang dia ada membantu Adnan menggali lubang tersebut dan membuatkan keterangan mereka lebih memeningkan apabila polis mendapati waktu atau time frame yang dikatakan oleh J. Wells tadi adalah tidak benar. Ini selepas mereka meneliti rekod panggilan daripada menara telefon yang digunakan oleh J. Wells. Salah satu keterangan yang J. Wells tukar adalah di mana tempat pembunuhan Hay berlaku. Dan semua keterangan ini tadi dikatakan telah dirancang oleh detektif William Ritz dan McCalvary. Detektif Ritz juga pernah terlibat dalam satu kes yang menyebabkan seorang yang tidak bersalah ditahan selama 10 tahun dan akhirnya dibebaskan. Kemudiannya menyatakan dia telah diugut oleh detektif Ritz sebelum memberi keterangan. Kes Adnan Syed ini masih lagi berterusan sehingga hari ini. Walaupun pada November 2015, kes ini mendapat sinar baru apabila mahkamah bersetuju untuk mendengar perbicaraan semula, tetapi pada 8 Mac 2019 daripada 7 hakim, 4 mengundi untuk tidak memberi perbicaraan semula kepada kes ini dan ini menyebabkan Adnan Syed tidak akan mendapat perbicaraan semula seperti mana yang mereka inginkan. Again, thank you so much for watching this dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini and see you in the next episode.